Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di bawah subtajuk yang seterusnya. Tapi masih lagi di bawah tajuk utama semai bahan tanaman dalam kurun yang 3 lah. Subtajuknya kepentingan dan ciri-ciri medium tanaman. Ini merupakan 3 bahan ataupun medium penting yang dicampur untuk menghasilkan bahan untuk semaian. Bahan yang pertama yang kita belajar macam kita bahas sebelum ni adalah topsoil ataupun tanah loam ataupun tanah lapisan atas. Okey, benda yang sama. Ciri-ciri lapisan paling atas permukaan tanah sedalam 2 meter. Berwarna perang gembur. Itu sebabnya dipanggil lapisan paling atas permukaan tanah. Kalau kita jumpa tanah, tengok tanah yang mula kita pijak, itu maksudnya lapisan paling atas. Kemudian fungsinya memberi sokongan kepada akar pokok, membekalkan nutrien, air dan udara kepada pokok. Ini fungsi dia. Seterusnya bahan organik. Kenapa bahan organik dicampur sekali dengan topsoil tadi? Kerana untuk membekalkan nutrien kepada pokok dan memegang air. Ini fungsi bahan organik tadilah. Okey, ciri-ciri bahan organik macam berwarna gelap, menyimpan air, tidak larut. Dia tahan lama lah maksudnya. Okey, kemudian pasir kasar. Okey, pasir kasar juga dicampur bersama 2 bahan lain ni. Kerana fungsinya memperbaiki pengudaraan dan saliran tanah. Tak ada pasir, kemungkinan bahan 2 ni bila disiram panas, dia boleh mengeras. Kalau ada pasir, masih wujud lagi ruang-ruang udara. Kerana pasir kasar kan. Okey, berstruktur sederhana dia punya ciri-ciri. Saya rasa pelajar-pelajar semua kenal dah tahu macam mana rupanya pasir kasar, bahan organik macam mana, dan tanah ni macam mana kan. Saya harap tiada masalah lah. Okey, kepentingan campuran medium. Medium sangat penting campuran ni kerana yang pertama menstabilkan struktur medium. Bila ada campuran ketiga bahan tadi, ketiga bahan tadi memainkan peranan masing-masing lah. Dengan pasir kasarnya, dengan bahan organik membekal nutriennya, dengan tanah loamnya. Maknanya kalau tinggal tanah loam sahaja, kemungkinan tanah tu akan menjadi keras lah. Tiada saluran pengudaraan yang baik. Jadi bila ada ketiga bahan tadi, struktur medium lebih berada dalam keadaan cantik lah, sesuai untuk menanam. Okey, yang kedua, menyimpan kelembapan dalam medium semaian. Okey, merujuk kepada bahan organik yang boleh memegang air, kerana tidak mudah kering lah. Bila tidak mudah kering, campuran bahan tadi akan sentiasa lembap. Kemudian mempunyai saliran yang baik. Ini merujuk kepada tanah loam dicampur dengan pasir kasar lah. Bila kita siram air boleh turun mengalir ke bawah, meresap keseluruhan medium, dan akar boleh menyerapnya dengan baik. Okey, selain daripada itu, baja fosfat dan kapur GML juga digunakan sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan kesuburan dan mengurangkan kemasaman tanah. Kapur juga digunakan sebagai soil conditioner. Okey, kapur ni untuk menetralkan ataupun mengurangkan keasidan tanah lah. Okey, kalau tanah terdapat asid, tanaman tidak menjadi. Okey, seterusnya, sukatan bahan campuran medium.
Okey, sukatan. Untuk campur medium tadi ada sukatannya lah. Campuran medium untuk tanaman buah-buahan dan sayuran. Kita tengok. Bekas penyukat seperti baldi atau skop digunakan untuk menyukat nisbah medium. Nisbah campuran yang sesuai bagi semaian buah-buahan dan sayur-sayuran adalah 3, 2, 1. 3. Okey, 3 nisbah 2 nisbah 1. Ini maksudnya 3, 2, 1. Maknanya 3 ini adalah tanah atas ataupun topsoil, 2 adalah bahan organik, yang 1 ni adalah pasir kasar. Maknanya nisbah campuran ini sesuai untuk tanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu maksudnya. Kalau guna baldi, 3 baldi tanah, 2 baldi bahan organik, 1 baldi pasir kasar. Itu maksudnya. Okey, yang seterusnya, campuran medium untuk tanaman hiasan. Okey, ini tanaman hiasan pula ni. Pokok bunga kan. Ini tadi tanaman buah-buahan dan sayuran. Sekarang ni tanaman hiasan. Okey. Nisbah yang sesuai adalah 2, 1, 1. Maksudnya 2 ini adalah topsoil, tanah atas, tanah lom. 1 ni bahan organik dan 1 lagi adalah pasir kasar. Ini pokok hiasan. Nisbah ni campur-campur, digaul, dimasukkan dalam pasu untuk tanam pokok bunga. Itu maksudnya. Untuk menambah kesuburan kepada medium tadi, masukkan 0.5 ataupun setengah kilo baja fosfat dan setengah kilo kapur ditambah pada 1 meter padu medium campuran. Campur je supaya keasidan tanah tu tadi dapat dikurangkan. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.